Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Untuk kali ini kita akan sambung pada perbincangan al-wajib yang mana kita sampai kepada pembahagian yang seterusnya, iaitu al-wajibu bin nadhari ila taqdirihi wa adami taqdirihi. Perkara wajib itu dilihat dari segi aspek ditentukan kadar tertentu ataupun tidak ada kadar tertentu pada perkara yang wajib dilakukan itu. Maka di sini kata pengarang yang qasimul wajibu bi'tibaril miqdaril matlubi minhu ila wajibin muhaddad wa wajibin ghairi muhaddad. Terbahagi wajib melihat kepada kadar yang dituntut itu kepada wajib yang ditentukan dan wajib yang tidak ditentukan. Fal wajibul muhaddadu huwa ma ayyana asy-syari'u minhu miqdaran muhaddadan kazakati wa athmanil mushtarayati wal mabi'ati wad diyati wa nahwi dhalik. Dan wajib muhaddad, wajib yang ditentukan itu ialah apa yang ditentukan oleh syariat, kadar yang tertentu. Contoh zakat. Zakat ada kadar tertentu yang perlu kita keluarkan. Athman mushtarayat, bayaran ataupun nilai ataupun bayaran barang yang dibeli, wal mabi'at atau barang yang dijual. Harga dia, athman makna harga barang belian dan barang jualan. Wad diyat, dan diat juga ditentukan, 100 ekor unta dan seterusnya dan seumpamanya. Wa hadha an-naw'u yata'allaqu bi-dhimmah, dan jenis ini dia akan berkait dengan zimmah, dengan tanggungan seseorang. Makna seseorang itu kewajipan tu tertanggung dan dia tidak akan lepas sehinggalah dia bayar kadar tertentu itu. Wa tasihul mutalabatu bihi min ghairi tawaqqufin ala qada'in aw taradin, dan sah dituntut perkara itu tanpa berhajat, tanpa terhenti, makna tanpa berhajat kepada hukuman qada' ataupun berhajat kepada redha meredai. Tak perlulah kepada benda itu diangkat ataupun ditentukan keputusan oleh qadi ataupun berhajat kepada proses redha meredai antara kedua belah pihak. Li'annahu muhaddadun bi nafsihi, kerana kadar itu telah ditentukan dengan sendirinya oleh syarak. Jadi nak sepakat nak tu tak dah bila ditentukan tak perlu dah kepada ketentuan daripada pihak qadi ataupun daripada pihak yang berbalah itu. Wala tabra'u dhimmatul mukallafi minhu illa bi ada'ihi ala wajhi alladhi haddadahu asy-syari'u wa thabata fi dhimmatihi, dan tidak akan lepas tanggungan mukallaf daripadanya kecuali dengan ditunaikan atas jalan, atas wajah yang telah ditentukan oleh syarak, dan perkara itu thabata fi dhimmatih, akan sabit dalam tanggungannya. Itu yang pertama, iaitu perkara yang dipanggil wajib muhaddad. Wal wajibu ghairu muhaddad, wajib yang ghairu muhaddad huwa alladhi lam yuhaddid asy-syari'u miqdarah, iaitu yang syariat tidak tetapkan kadarnya. Kal infaqi ala sabilillah, seperti menginfak, keluar infak, berbelanja pada fi sabilillah, fi ghairi zakah lah, pada selain daripada bab zakat. Berapa? Adakah RM1, RM2, RM10, RM100? Tak ada tentuan, ikut kita lah. Fahadha laysa lahu haddun mahdud, dan tidak ada baginya ini had yang tertentu. Wa innama yatahaddadu bi miqdari hajatil muhtaj, hanya tertentu dengan kadar hajat yang diperlukan, hajat orang yang diperlukan itu. Wa qudratil munfiq, dan kemampuan orang yang menginfakkan. Faman ta'ayyana alaihi saddu hajati fakir, barang siapa yang wajib untuk menunaikan hajat orang fakir, lazimahu wajibun ghairu muhaddad, maka lazim akannya oleh perkara wajib yang tidak ada had tertentu. Fa'alaihi an yunfiqa ala hadzal fakir, maka hendaklah dia menginfakkan ke atas orang fakir ini bimiqdari ma tadfa'u bihi haja tandafi'u bihi hajatuh, dengan kadar yang tandafi' makna tertunai dengannya hajatnya. Jadi banyak mana tu? Tak tentulah. Berapa nak bagi? Bagi apa yang diperlukan, yang tertunai. Tandafi'u bihi hajatuh, akan tertunai dengannya hajat. Dia perlu untuk makan ni, dia perlu katakanlah untuk keluarga dia RM50. RM50 lah. Kadang orang ni pula perlu kurang. Jadi itu tidak ada kadar yang terhad atau dihadkan. Wa minhu, dan di antaranya aidan ta'awunu 'alal birri, bertolong menolong pada kebajikan. Fahuwa wajibun ghairu muhaddad, ini wajib ghairu muhaddad. Wa innamal ladzi yuhaddiduhu
nau'iyatul albirri, yang hanya ditentukan ialah nau'iyah, jenis kebajikan, alladhi yalzamul mukallafat at-ta'awunu, yang melazim akan mukallaf itu bertolong menolong ala ijadihi, untuk mengadakan. Jadi berapa tidak ditentukan, tapi jenis bantuan itu, itulah yang melihat kepada apakah yang perlu diadakan, jenis nau'iyah albir, jenis kebajikan yang mukallaf perlu tolong menolong itu. Wa hadha an-naw'u min al-wajib la yathbutu dainan fi dhimmah, dan jenis wajib ini dia tidak akan sabit hutang dalam tanggungan. Dia tidak akan sabit hutang. Mana katakanlah dia tidak infak, adakah dikira sebagai berhutang sehingga satu hari nanti dia kena bayar balik kerana dia tidak infak pada masa tersebut? Jawapannya tidak. Jadi perkara wajib yang ghairu muhaddad ini dia tidak akan sabit pada tanggungan hutang seseorang. Li'anna sya'na fi ma yathbutu fi dhimmah, kerana sya'an makna sifat, kelakuan atau sifat perkara yang sabit dalam tanggungan itu, an yakuna muhaddadan, mestilah sesuatu yang muhaddad. Sesuatu yang muhaddad. Jadi sesuatu yang tidak tertentu dia tidak dikira hutang kalau dia tidak tunaikan. Cuma berdosa lah ketika itu dia tidak tunai kewajipan dia itu, dia berdosa. Cuma adakah kerana itu dia perlu membayar balik hutang kerana tak bayar atau tidak bantu dulu? Jawapannya tidak. Wa ala hadza la tathbutu nafaqatu li zaujah, kerana ini tidak sabit nafkah kepada isteri, fi dhimmati zauj, pada tanggungan suami, qabla al-hukmi biha, sebelum dihukum dengan nafkah itu oleh pihak qadi, awit taradi alaiha, ataupun sebelum berlaku redha meredai di atas nafkah itu, di inda ba'dil fuqaha, di sisi sebahagian fuqaha, kal hanafiyati, di sisi iaitu seperti ulama Hanafiyah. Jadi ini isunya di sini ada bezalah dalam mazhab kita, nanti akan sebutlah dalam mazhab kita, nafkah isteri ni ataupun kita panggil nafkah isteri lah, dia dikira hutang. Nafkah ahli keluarga selain daripada isteri itu tidak dikira hutang. Maknanya kalau luput-luput, berdosa je lah kalau tak bayar nafkah kepada contoh mak ayah dia dan orang-orang lain lah. Tapi tidak dapat dikira hutang yang perlu dia bayar sebagai bayaran kepada hutang dulu, tidak. Adapun isteri, jawapannya dia kira sebagai hutang. Itu di sisi Syafi'iyah nanti. Adapun di sisi Hanafiyah ini, di sisi mazhab Hanafi, nafkah bagi isteri dianggap daripada aspek yang ghairu muhaddad. Kerana itu jadi katanya la tathbutu nafaqah, tidak sabit nafaqah fi zimmati zauj qabla al-hukmi biha, sebelum dihukumkan oleh qadi dengan kewajipan nafaqah itu, atau taradi, ataupun sebelum berlaku redha meredai antara suami isteri di atas nafaqah inda ba'dil fuqaha kal hanafiyah, li'annaha qabla hatainil halatain, kerana nafaqah itu sebelum kedua-dua keadaan ni. Mana keadaan hukum? Satunya mana hukum, yang keduanya taradi. La takunu muhaddadatan, nafkah itu tidak dikira muhaddadan, fala tathbutu fi dhimmah, maka dia tidak sabit dalam zimmah. Wabittali, dengan dari kerana itu, la tasihul mutalabatu biha, maka tidak sah dituntut dengan nafkah an muddatin sabiqatin, daripada tempoh yang telah lalu, li hukmil qadi, kerana hukum daripada pihak qadi, awit taradi, ataupun kerana berlaku redha meredai antara suami isteri. Jadi tak boleh tak perlu bayarlah kepada waktu-waktu dahulu yang nafkah tidak dibayar kepada isteri. Wa inda ba'dil akhar, di sisi sebahagian yang lain, minal fuqaha, di kalangan fuqaha, kasyafi'iyah wa ghairihim, seperti ulama-ulama syafi'iyah dan selain daripada mereka. Di sisi kita macam mana? Tasbutu nafaqatu zaujati dainan fi dhimmati zauj, akan sabit nafkah isteri sebagai hutang dalam tanggungan suami. Di sisi kita lain. Makna kalau suami tak bayar nafkah, katakan 3 tahun, dia cuai pada nafkah, itu dikira hutang. Wa min hin imtina'ihi min anin nafkah, dari bila mana? Dari masa menghalangnya suami daripada memberi nafkah. Lianna hadhihi nafaqata indahum wajibun muhaddad, kerana nafkah ini di sisi Syafi'iyah dianggap wajib muhaddad, wajib yang telah tertentukan. Fa miqdaruha muhaddadun bihali zauj, dan banyak mana kadar itu? Kadar itu ditentukan dengan hal keadaan suami. Suami yang kaya banyak nafkah dia lah, suami yang miskin mungkin kurang sikit.
Wa min thamma falizaujati al-mutalabatu, dari kerana itu hak bagi isteri boleh dia mutalabah, boleh dia tuntut dengan nafaqah anil muddati sabiqah, daripada tempoh yang telah lalu, li hukmil qadi aw taradi, kerana berlakunya hukum qadi ataupun berlakunya persepakatan redha meradai. Ai min hin imtina'i zauj an nafaqah, iaitu sejak daripada masa menghalang suami daripada memberi nafaqah. Wa bihadza akhadha qanun ahwa syakhsiyah al-iraqiyah, kerana ini perundangan ataupun qanun ahwa syakhsiyah. Ahwa syakhsiyah makna hak kekeluargaan di Iraq, pada madah nombor 88 dalam perlembagaan ataupun kita kata perundangan keluarga Islam ataupun keluarga di Iraq pada inilah. Ni boleh tengok dalam itulah, ni kurang berkait dengan kita lah, yang dibuat pada tahun 1959. Okey, itu yang kedua. Kita masuk kepada pembahagian wajib yang ketiga pula. Al-wajibu bin nadhari ila ta'ayyunil matlub wa adami ta'ayyunihi. Wajib itu jika dilihat kepada ta'ayyun matlub. Ta'ayyun matlub. Apa maksud tu? Tertentunya benda yang dituntut atau tidak tertentu. Wa huwa bihadzal i'tibar, dengan i'tibar ini dibahagikan wajib itu ada wajib muayyan wa wajibun ghairu muayyan. Wajib yang tertentu, ada wajib yang tidak tertentu. Fal wajibul muayyan, wajib muayyan huwa ma talabahu asy-syari'u bi'ainihi min ghairi takhyirin lil mukallafi baina umuri mukhtalifah, iaitu perkara yang dituntut syarak dengan diri perkara itu tanpa diberi pilih kepada mukallaf antara perkara-perkara yang banyak. Min ghairi takhyir, tanpa diberi pilih. Kas salati was siyami wa raddil maghsub, seperti semayang. Semayang boleh pilih ke? Tak tertentu. Semayang kena buat semayang itu pada waktu itu, banyak itu. Puasa tertentu ke pada bulan mana-mana? Tak, mesti adakah puasa itu boleh pilih ke? Tak, dia tertentu pada bulan Ramadan. Puasa wajib lah. Waradil maghsub, mengembalikan barang yang dirampas. Itu tertentu kena kembalikan barang itu juga. In kana qa'iman, kalau barang itu masih ada lagi. Wa hukmu hadzal naw'i, dan hukum jenis wajib muayyan ini ada mubara'ati dhimmah illa bi fi'lihi bi aini, tidak akan lepas tanggungan seseorang itu kecuali dia lakukan perkara itu sendiri, perkara yang ditentukan itu. Wal wajibu ghairu muayyan, wajib yang ghairu muayyan pula huwa ma talabahu syari'u la bi ainihi, perkara yang dituntut oleh syariat bukan dengan tertentu perkara itu, lakin dimna umurin ma'lumah, tetapi dalam perkara-perkara yang maklum. Bukan mesti satu, tapi dalam perkara yang umum yang maklum. Walil mukallafi an yakhtara wahidan minha, bagi mukallaf dia boleh pilih salah satu daripadanya, li ada'i hadzal wajib, untuk menunaikan kewajipan ini. Wa qad yakunu hadzal wajib wahidan min ithnain, kadang-kadang perkara wajib ini satu daripada dua. Walil mukallafi an yakhtara ahaduhuma, boleh mukallaf pilih salah satu. Kama fi qawlihi fi asral harbi, sebagaimana Tuhan berfirman dalam cerita tawanan perang. Allah Ta'ala sebut macam mana? Hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha. Hatta idza athqantumuhum, apabila kamu dah menguasai menawan mereka, fashuddul wathaq, dan diikatkan ikatan-ikatan tawanan-tawanan itu, fa imma mannan ba'du, boleh ada kamu manna. Manna ni makna lepaskan saja, minnah makna beri anugerah dengan melepaskan tawanan itu, wa imma fidaan, dan boleh juga kamu meminta tebusan daripada tawanan perang musuh yang kamu tawan itu. Hatta tada'al harbu awzaraha, sehinggalah selesainya perang. Falil imam an yamunna 'alal asra, maka boleh bagi imam, yakni ketua kerajaan, boleh nak memberi anugerah melepaskan di atas tawanan itu, au yufadihim, ataupun imam boleh nak tebus mereka bi ghairihim, dengan selain mereka. Tawanan kita diambil oleh musuh, kita tahan dan tawan beberapa musuh, boleh nak buat tebusan, lepaskan tawanan kita atau berikan kembali bayar tawanan itu atau bayar dan seumpamanya. Wa qad yakunu al-wajibu ghairu muayyan, kadang-kadang perkara wajib itu ghairu muayyan wahidan. Wa qad yakunu al-wajibu ghairu muayyan, wa qad yakunu al-wajibu ghairu muayyan wahidan. Wahidannya khabar yakun. Kadang-kadang wajib yang ghairu muayyan itu satu daripada tiga perkara. Wahidan min thalathati umur. Tadi tak pilihan antara dua kan? Sekarang ni boleh jadi dipilih daripada tiga. Wa mithluhu,
Contohnya kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Seorang itu bersumpah dan dilanggar sumpahnya, maka dia kena kafarah. Fa innal wajiba fiha 'alal hanifi, kerana yang wajib di atas orang yang melanggar sumpah, wahidun min thalathati asya'. Satu daripada 3 perkara. It'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin, au kiswatuhum, atau beri pakaian, au 'itqu raqabah, ataupun memerdekakan hamba. Wa hadha 'inda al-istita'ah wal maqdirah. Ini ketika mampu dan ada kemampuan. Amma inda adamiha, adapun ketika tidak mampu untuk beri makan, beri pakaian atau merdeka, fal wajibu muayyan, maka wajib itu bertukar jadi wajib muayyan, iaitu huwa siyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Wa yusamma al-ba'du wasamma al-ba'du hadzal wajiba, dan menamakan oleh sebahagian ulama wajib ini, wasamma al-ba'du hadzal wajiba, sebahagian ulama menamakan wajib ini dengan wajib bil wajibil mukhayyar, dipanggil wajib mukhayyar, wajib yang diberi pilih. Lianna fihi takhyiran lil mukallaf, kerana pada kewajipan ini ada pilihan bagi mukallaf. Okey. Jadi di sini ini daripada mana ambil ni? Ini ambil daripada ayat Quran lah. Ambil daripada ayat Quran. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Jadi 3 perkara yang pertama ni, ini wajib mukhayyar pada 3 ni. Kalau tak mampu 3 ni, baru beralih kepada wajib muayyan, iaitu apa dia? Kena puasa 3 hari. Okay. Seterusnya, al-wajibu bin nazari ilal mutalabi bihi. Perkara wajib dengan dilihat kepada mutalab bihi, orang yang dituntut buat. Siapa yang perlu buat itu? Wal wajibu bihadzal i'tibar wajibun aini. Dia ada wajib aini, dipanggil fardu ain. Wa wajibun 'alal kifayah, wajib 'alal kifayah, kita panggil fardu kifayah. Wal wajibu aini, wajib aini huwa ma tawajjaha fihi at-talabu al-lazimu ila kulli mukallafin, iaitu perkara yang diarah atau ditujukan tuntutan mesti itu kepada setiap mukallaf. Ai huwa ma talaba syari'u husulahu, apa yang syarak menuntut hasilnya, min kulli wahidin minal mukallaf, dari setiap seorang daripada mukallaf. Fala yakfihi qiyamul ba'di dunal ba'dil akhar, tak memada sebahagian melakukannya tidak sebahagian lain. Wala tabra'u dhimmatul mukallafi minhu illa bi'ada'ihi, tidak akan lepas tanggungan mukallaf kecuali dengan melakukannya. Lianna qasda syari'i fi hadzal wajibi la yatahaqqaq illa idza fa'alahu kullu mukallaf, kerana qasad, tujuan syarak untuk perkara wajib ini tidak akan terhasil kecuali jika dilakukan oleh setiap mukallaf. Wa min thamma, dari kerana itu, ya'thamu tarikuhu, akan berdosa orang meninggalkannya. Wa yalhaquhu al-iqabu, dan akan mendatanginya oleh seksaan. Wala yughni anhu qiyamu ghairihi bihi, dan tidak memada daripadanya qiyamu ghairihi bihi, melakukan orang lain bagi pihaknya. Orang lain tolong semayang untuk dia, tak padan. Orang lain tolong puasa untuk dia, tak boleh. Jadi benda itu perlu dibuat oleh seseorang itu, diri masing-masing. Fal manzuru ilaihi fi hadzal wajib, maka yang dilihat padanya pada perkara wajib ini, al fi'lu nafsuhu, perbuatan itu sendiri, wal fa'ilu nafsuhu, dan juga pelaku tu, pembuat itu sendiri. Wa mithaluhu, contohnya as-salah, semayang. Semayang fardu ain, masing-masing kena melakukan perbuatan semayang dan masing-masing kena semayang. Perbuatan semayang mesti dilakukan siapa? Setiap orang. Wasiyamu, siyam. Wal wafa'u bil uqud, menunaikan janji. Wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, memberi kepada setiap seorang itu hak masing-masing. Wal wajibu 'alal kifayah. Yang kedua ialah wajib 'alal kifayah, wajib fardu kifayah ni. Awil kifai, dipanggil juga wajib al-kifai. Huwa ma talaba syari'u husulahu, apa yang dituntut oleh syarak menghasilkannya, min jama'atil mukallafin, daripada sekumpulan mukallaf. La min kulli fardin, bukan daripada setiap seorang. Daripada kumpulan itu kena ada berlakunya perkara itu, bukan atas setiap individu. Li'anna al-maqsud syari'i, kerana maksud syarak ialah husuluhu fil jama'ah, terhasilnya tuntutan itu pada jemaah tersebut. Ai ijadul fi'li, iaitu mengadakan perbuatan itu, berlaku perbuatan itu. Itu maksud
maksud syarak. Labtilaul mukallaf, bukan tujuannya menguji dan menguji setiap mukallaf, bukan. Lain dengan fardu ain. Fardu ain, tuntutan itu setiap mukallaf, dia dianggap kewajipan setiap satu dan ujian pada setiap satu. Adapun fardu ain, dia tuntutan biar ada perbuatan itu dalam kelompok itu. Fa idza fa'alahu al-ba'du, apabila melakukan oleh sebahagian, saqatal fardu, maka gugurlah fardu anil baqin. Lianna fi'lal ba'di, kerana perbuatan sebahagian, yakumu maqama fi'lil ba'dil akhar, dia menepati perbuatan sebahagian yang lain. Fa kana tariku bihadha li'tibar, maka yang meninggalkan, katakanlah ramai yang tarik, yang tidak buat itu, bihadha li'tibar, kalau dipandang dari aspek ini, fa'ilan, dia dianggap buat juga. Sebab orang lain tolong buat untuk dia, dikira sebagai dia pun dikira buat jugalah, tapi tak ada lah pahala buat tu. Pahala buat kepada orang yang buat saja. Tapi dia tidak dikira meninggalkan kerana kefarduan itu telah gugur dengan perbuatan orang lain. Wa idza lam yakun bihi ahadun, kalau tidak ada seorang pun yang laksanakan, athima bihi jami'ul qadiri, akan berdosa setiap orang yang mampu. 100 orang dalam kampung itu, tak ada seorang pun yang buat fardu kifayah ni. Contoh kita kata apa? Menuntut ilmu agama lah. Menuntut ilmu untuk mengajar fardu ain dan seumpamanya, belajar betul-betul, tak ada. Satu kampung itu 100 orang berdosa. 100 orang mana? 100 orang yang qadiri, yang mampu. Katakanlah dalam 100 orang itu, penduduk situ hanya yang 60 orang je mampu. Yang baki 40 orang tu tua sangat dah, tak boleh nak belajar, ataupun akal tidak ada kemampuan untuk belajar. Jadi yang mampu itu berdosa. Fatalabu fi hadzal wajibi, maka yang dituntut pada perkara wajib ini munsabbun. Munsabbun, ditentukan atau kena, munsabbun ala ijadil fi'li, kena ke atas mengadakan perbuatan, la ala fa'ilin muayyan, bukan di atas pembuat yang tertentu. Amma fil wajibil aini, adapun pada wajib aini, fardu ain, fal maqsudu bihi tahsilul fi'li, menghasilkan perbuatan, walakin min kulli mukallaf, tetapi kena daripada setiap mukallaf. Wa min amthilatil wajibil kifai, antara contoh wajib kifai ialah al-jihad, jihad qada. Qada ni makna kehakiman lah, ifta, kefatwaan, wa tafaqquh fid din, belajar agama, wa ada syahadah, menunaikan penyaksian, wal amru bil ma'ruf amma ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, larang pada munkar, wa ijadus sinaat, mengadakan sinaah, perusahaan, perkilangan, wal hiraf ni makna pertukangan. Hirah ni makna kita kata betul-betul pertukangan, betul-betul kemahiran lah. Wal ulum allati tahtajuhul ummah, dan ilmu-ilmu yang berhajat kepadanya ummah. Itu jadi fardu kifayah. Kena ada doktor, kena ada pembuat rumah, engineer, benda-benda itu dikira fardu kifayah. Wa idadul quwwati bi anwa'iha, dan mempersiapkan kekuatan dengan pelbagai jenisnya. Kalau kena ada tentera, kena persiapkan tentera, kelengkapan. Wa nahwu dzalika mimma yuhaqqiqu maslahatan ummah, dan lain daripada itu daripada perkara yang yuhaqqiqu maslahatan ammah, yang mentahqiqkan dapat mencapai maslahat yang umum. Lianna furudhal kifayati tahdufu ghaliban ila maslahatin ammatin lil ummah, kerana fardu kifayah matlamatnya pada ghalib ialah kepada maslahat umum bagi umat. Wa inna ma ya'thamul jami'. Okey. Hanya saja jadi berdosa kesemuanya itu idza lam yahsul al wajibul kifai, jika tidak terhasil wajib kifayah ni. Kenapa berdosa semua? Hanya saja berdosa semua li'annahu matlubun min majmu'il ummah, kerana perkara itu dituntut daripada himpunan umat itu, daripada kelompok umat itu. Maka fal qadiru 'alal fi'li 'alaihi an yaf'alahu, orang yang mampu buat, 'alaihi an yaf'alahu, hendaklah dia buat. Wal 'ajizu anhu 'alaihi an yahutha al qadira, orang yang lemah pula, yang tak mampu, hendaklah hatha yahuthu an yahutha al-qadira, hendaklah dia gesa dan desak orang mampu. Orang katakanlah tak berdosa, jadi kenapa dosa juga kena kepada orang yang tak mampu? Orang yang tak mampu kan dia boleh gesa dan boleh desak, dia kena suruh dan kena paksa, kena desak orang yang mampu itu untuk buat, supaya melepaskan daripada mereka dosa daripada sekalian jemaah. Okey. Wa yuhammiluhu ala fa'lihi, dan mendesaknya untuk melakukannya. Fa idza lam yahsul al wajibu, jika tidak terhasil perkara wajib kifayah itu, kana dzalika taqsiran min jami', maka dikira sebagai
kecuaian daripada semua orang, minal qadiri, daripada orang mampu, li'annahu lam yaf'alhu, kerana dia tidak buat, wa minal ajizi, kepada orang tak mampu pula, li'annahu la yuhammilul qadira, kerana dia tidak memaksa orang yang mampu, ala fi'lihi, di atas melakukannya, wa yahuthuhu alai, dan tidak gesanya, dan tidak desak. Qala al-Imam Syafi'i fil fardhi kifai, Imam Syafi'i kata dalam masalah fardu kifayah ni, kata apa? Walau dayya'uhu ma'an, kalau mereka mencuaikan perkara itu kesemuanya, khiftu alla yakhruja wahidun minhum mutiqun fihi al-ma'athim. Khiftu, aku bimbang, alla yakhruja, bahawa tidak keluar, wahidun minhum mutiqun fihi al-ma'athim, tidak keluar seorang daripada mereka akan daripadanya dosa-dosa, tidak terkeluar daripada dosa. Mutiqun fi, yang mampu padanya tak keluar daripada dosa, ma'athim, daripada dosa-dosa. Sebab apa? Sebab semua akan terlibat sama dalam dosa. Wa ala hadha taswiri lil wajibi, atas gambaran bagi wajib ini, wajib 'alal ummati, maka wajib ke atas umat, muraqabatul hukumah, muraqabah, perlu memuraqabah, mensoal jawab, kita panggil menilai kerajaan, wa hamluha 'alal qiyam, dan mendesak kerajaan 'alal qiyam bil wajibatil kifaiyah, untuk melakukan perkara wajib kifayah ini, au tahyiatul asbabil lazimah li adaiha, dan mempersiapkan untuk mempersiapkan sebab-sebab yang wajib untuk dapat menunaikan fardu kifayah. Li'annal hukumata naibatun 'anil ummah, kerana hukumah, kerajaan ini ialah sebagai naib, dia ini sebagai wakil daripada umat, fi tahqiqil masalihil ammah, pada nak melaksanakan maslahah yang umum. Wa qadiratun 'alal qiyam, dan kerajaan jugalah yang mampu 'alal qiyam bi a'ba'il furudil kifayah, untuk mendirikan tanggungan-tanggungan bagi fardu kifayah. Fardu kifayah ni perlu kepada belanja, perlu kepada tanggungan. Siapa yang mampunya? Kerajaan lah. Dia ada kuasa, dia ada kemampuan. Fa idza qassarat fihi fi dhalika, fa idza qassarat, bila berlaku qassarat maknanya taksir, bila cuai kerajaan pada demikian, athimatil ummah, akan berdosalah umat, kulluha, kesemuanya, bima fiha as-sultatu at-tanfidhiyah, yang mana termasuklah daripada sultah at-tanfidhiyah. Mana dia panggil sultah tanfidhiyah ni, makna bahagian eksekutif, pihak yang mana melaksanakan dasar-dasar. Sultah tanfidhiyah, pihak yang melaksanakan tanfiziyah, makna dasar. Dia pihak pelaksana yang ada memegang portfolio tanfiziyah, eksekutif lah kita panggil. Apa dia? Al-ummah, kenapa kesemuanya berdosa? Umat pun berdosa, pihak pelaksana kerajaan pun berdosa. Al-ummah li'adami hamliha al-hukumata ala tahyi'ati ma tuqamu bihi furudul kifayah, kerana umat tidak mendesak kerajaan untuk mempersiapkan apa yang dapat menegakkan fardu kifayah. Wal hukumatu, dan kerajaan pula berdosa, li'adam qiyamiha bil wajibil kifai ma'al qudrati alaih, kerana tidak dia menunaikan wajib kifayah dalam keadaan dia mampu. Wa qad yasirul wajibul kifai wajiban ainian. Ni juga kena perhati, kadang-kadang fardu kifayah ni, wajib kifai ni berubah jadi fardu ain, kama fil jihad, sebagaimana dalam jihad, idza lam yahsul maqsudu bihi, jika tidak terhasil tujuan maksud itu kecuali dengan jadi fardu ain, maka setiap yang ada syarat jadi fardu ain. Sara fardan ainiyan, jadi fardu ain ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, qadirin ala muharabatil adu, yang mampu untuk melawan musuh, bi ayyi nau'in min anwa'il muharabah, dengan apa-apa jalan daripada jalan peperangan. Wa mithluhu aidan, demikian juga fardu kifayah boleh berubah jadi fardu ain, idza syahidal mukallaful qadiru duna ghairihi munkara, jika melihat oleh orang mukallaf yang mampu untuk tahan perkara mungkar. Melihat apa? Syahidah munkaran, seorang mukallaf yang mampu ni, duna ghairihi, tak ada orang lain dah, dia seorang melihat perkara mungkar, fa alaihi inkaruhu biqadri istita'atihi, hendaklah dia melarang perkara mungkar itu dengan
kadar kemampuannya. Wa mithluhu aidan, contoh lain lagi, at-tabibu fil qaryah, doktor dalam kampung. Idza lam yakun ghairuhu, jika tidak ada orang lain, dia seorang je, ta'ayyana alaihi is'aful marda, wajib di atasnya merawat pesakit-pesakit. Wa hakadha, demikianlah juga dalam situasi sekarang. Pelajar, kita ni pelajar, kita dihantar oleh kampung kita atau kawasan kita, tak ada orang lain dah yang mana diharap ataupun ada kemampuan untuk belajar agama, balik dapat menyebarkan agama kepada penduduk kawasan yang tidak ada orang lain, maka fardu kifayah asal tu jadi fardu ain kata kita. Jadi jaga-jagalah kita pada nak menunaikan hak ini, pastikan kita tunaikan hak, jadikan balik dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Boleh jadi fardu kifayah pada asal, tapi kerana kita dah ditentukan, kita dapat beasiswa, orang kampung bagi duit, kerajaan bagi bantuan dan seumpamanya, maka itu boleh berubah menjadi fardu ain ke atas diri pelajar. Okey, kita selesai tajuk berkaitan wajib. Seterusnya kita akan bincang tentang perkara mandub, iaitu perkara yang sunat. Wallahu taala a'la wa alam.